Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ni saya akan ajar you guys macam mana untuk menulis pseudocode. So, dekat belah kiri ni saya ada sediakan nota untuk pseudocode constructs. Okay, so saya besarkan sikit. So, kita akan pergi dekat bahagian sequence. So, kita boleh lihat dekat sini kalau untuk input kita boleh menggunakan keyword read, obtain ataupun get. Okay, so kita ada juga keyword yang lain yang kita boleh gunakan. Okey, contoh dia yang lain adalah enter. Alright. So kita boleh guna lagi macam insert dan sebagainya. Okey, kita boleh menggunakan benda yang sinonim dengan dia. Okey, sinonim dengan dia. Okey, so next adalah output. Okey, kita ada print, display, show. So kita ada lagi yang lain. Okey, output. Okey, contoh yang lain adalah write. Okey. Next, boleh juga tulis put. Okey, put pun boleh juga. Put pun kira output juga put. Alright. So, next kita ada compute. Okey, compute ataupun guna perkataan compute, calculate, determine. Ini usually arahan-arahan untuk awak mengira lah. Okey. So, next initialize kita boleh menggunakan set ataupun init dan sebagainya. Okay, next kita ada add, increment ataupun bump. So, add, increment ni awak kena ingat, increment ni hanyalah untuk tambah satu. Okay, kalau sub, decrement ni hanya untuk tolak satu lah. Okay, so next kita ada apa lagi? Okay, kita ada for. Okay, loop kita ada 3 jenis. Kita ada for loop, while loop dan juga do while lah sepatutnya Okay, so dekat sini. Okay, so yang pertama adalah for loop. So kita boleh menggunakan kaedah for, apa dia dan and for. Ingat bila kita nak menulis pseudocode, kita mesti ada pembuka dia iaitu for, penutup dia juga kena ada and for. Mesti ada. Okay, so next kalau while loop kita boleh menggunakan while and then the conditions and then kemudian and while. Okay, kalau kita nak guna do while, okay, kalau do while dekat sini kita pakai repeat until. Okay, so repeat, sequence, until, condition. Okay, itu adalah apa dia syarat dia dekat sini. Okay, so next kita ada if else. Okay, dekat sini kita boleh gunakan if, then, else. Okay, lepas kita buat if, hujung dia mesti ada then. Okay, lepas tu kalau ada else, kalau tak ada else boleh habiskan and if je terus. So dekat soalan ni kita ada else dan juga kita ada and if untuk penutup dia. Okay, if, then, else and if. Kalau ada lagi else, kita boleh pakai else if lah. And then and if. Okay, so next kita ada switch case kat sini. Contoh, kita ada case apa benda of apa. Okay, so kan untuk switch case kita ada case 1, case 2, case 3, case 4 dan kita ada default kan. So case 1 tu kalau dekat pseudocode kita akan tulis condition 1, condition 2 sehinggalah condition yang keberapa. Default dia adalah others. Okay, default dia adalah others and then kita kena tulis end case. So this is the keyword yang kita kena gunakan bila kita menggunakan switch case lah dan sebagainya. So ini adalah dia punya pseudocode construct yang kita kena tahulah, yang kita kena hafal sebenarnya. Okay, so dekat sini dia ada cara-cara untuk menuliskan pseudocode. Yang pertama adalah always capitalize the initial word. Okay, so which is yang ke atas ni contohnya macam read, obtain, get tu kena huruf besar lah. Usually memang kena huruf besar. Okay. Next, make only one statement per line. So bila kita buat pseudocode, satu line tu hanya satu statement saja. Indent to show the hierarchy. So maksudnya bila kita buat contohnya macam if else kan. If condition then, okay, yang dekat dalam tu kalau betul kan dia kena indent ke kanan. Indent so dia macam ke kanan sikit. Satu tab ke kanan tulis sequence atau benda dia punya statement lah. Okay, so that is why kita kena buat indent lah. Yang keempat, always end multi-line section using any of the end keywords. Contohnya kalau dah buka for, kena ada penutup for dia, end for. Kalau ada buka case, kena ada penutup dia, end case. Kalau kita buka if, kena ada penutup dia, end if. Okay, kalau buka while, kena ada penutup dia, end while. Okay, so next. Keep your statements programming language adalah independent. Kena buat dia punya statement tu independent lah. Next adalah use the naming domain of the problem. Okay, not that of the implementation. Okay, so for instance, append the last name to the first name. Okay, so ini adalah algorithm tau. So supposedly kita menggunakan dia
untuk the domain problem lah, bukannya untuk implementation. Kalau implementation adalah name equal to first plus last. Ini adalah implementation which is awak gunakan dalam coding. So kita tak naklah guna dekat sudut kod tu name sama dengan first plus last. Kita elakkan penggunaan tu, kita akan menggunakan ayat. Okay, dalam penggunaan ayat lah seelok-eloknya. Okay, so keep it simple, concise and readable. Okay, kenapa kita kena buat ayat macam ni? Append the last name to the first names instead of name equal to first plus last. Okay, kita kena ingat pertama sekali waktu kita buat orang kata sudut kod ni, apa tujuan dia? Sudut-kod ni jatuh pada fasa design. Okay, fasa design. Okay, design algorithm before kita ke fasa implementation. So, bila dekat fasa design, kita ingin menunjukkan kita punya design ni kepada user kita. Okay, user assign kita untuk buat sistem. And then, kita buatlah dia punya algorithm tu. Kita tunjuk dekat dia. So, kalau kita tunjuk dia punya implementation, maksudnya name equal to first plus last, awak rasa berkemungkinan tak user tu akan faham? Okay, yang ini nampak senang lah. Kalau yang awak buat ada bentuk-bentuk array lah, ada function lah, dia dah jadi ada miscommunication ataupun benda tu susah untuk difahami oleh kita punya user. So sebab itulah kita menggunakan dalam bentuk ayat. Sudut-kod ni kena ingat tujuan dia adalah untuk memberi kepada orang lain, kepada klien kita. Okay, so sebab tu kita kena tulis dalam bentuk ayat yang mudah difahami. Bukan nak bagi dia tak faham kita nak bagi dia lebih mudah faham. Okay, contoh sudut-kod yang apa tu tak baik, maksud saya bukannya tak baik tapi not bad. For x equal to 1 to 10. Okay, kita tahulah dia nak bagi tahu yang x tu sama dengan 1 hingga 10, something like that lah. Okay, sedangkan benda ni hanya kita je yang faham, programmer je faham. For y equal to 1 to 10. Okay, if game board xy, siap ada matrices lagi, equal to 10. And then do nothing. Else call the function. Ni call untuk call function. The call xy recursively counter plus equal to 1. And if n4, n4. Sebab ada buka for 2 kali, so dia ada 2 kali n4 lah. Okay, cara yang baiknya adalah good. So kalau belah kiri, kalau awak bukan programmer, awak tak faham. Kalau bukan programmer, awak susah nak faham. Kalau belah kanan ni, user biasa akan lebih mudah faham. Contohnya, set move count to 1 for each row on the board. Okay, so kita tahulah for yang pertama ni untuk row. Okay, for each column on the board. So, dia tahulah, okay, for yang kedua ni untuk column. If ni nak buat apa? If game board position row column is occupied. Oh, rupanya sama dengan kosong ni, maksudnya occupied. Okay, then call find adjacent tiles with row and column. So kita tahulah rupanya function yang ini tadi ni adalah untuk benda tu. The call xy recursively ni adalah untuk find adjacent tiles. Okay, increment move count. Instead of pakai counter plus equal to 1, kita pakai increment. Sebab maksud counter plus equal to 1 ni adalah counter plus 1 kan. So kita buat je lah increment move count. Senang. So user lebih senang faham untuk sudut kod di sebelah kanan. Okay, so that is how we write the code lah. Write the sudut kod lah, I mean. Okay, so let's go untuk kita punya tutorial. Okay, marilah kita mulakan. Okay, ni instruction dia lah. Okay, first of all, bila kita dapat soalan, kita kena tahu apakah problem dia dan kita kena analyse dia punya problem. So, kita akan start dengan question number 1. Okay, so question number 1. Okay. Question number 1, dia kata, write a pseudocode for this question, calculate and print the area of a circle. Okay, dia suruh awak kira dan display lah area of the circle. Okay, so dekat sini kita kena buat analisis. Okay, kita kena buat analisis untuk soalan ni. Okay, so first of all kita kena tahu apa input dia. Okay, next kita kena tahu proses ataupun any formula. Okay, lastly kita kena tahu output dia. Okay, so from this question, apa yang kita kena tahu untuk benda ini? Okay, apa yang kita kena tahu? Adakah kita tahu apa-apa dekat sini? Tak ada. Okay, kita tak tahu apa benda ni. So, first of all, kita tahu bila kita nak cari area of circle. Okay, soalan ni kita tak tahu apa dia punya input. Okay, so since kita tak tahu apa dia punya input, kita tengok dulu formula area of a circle. Okay, formula area of a circle is pi
R squared. Okay, pi R squared. Selalunya pi tu memang ada satu saja value, which is 3.142. Okay, 3.142. Okay, senang cerita saya buat satu lagi. Tulisan biru ni adalah benda yang kita akan tulis dalam bentuk penulisan lah. Takkanlah kita nak tulis dekat sudut kod kita formula macam ni. So, apa yang kita akan buat, okay, saya akan ubah dia kepada formula yang lebih mudah faham, iaitu begini. Okay, 3.142, okay, pi R squared. So, kita akan buat darab, okay, R darab R. Okay, sebab R squared bermaksud R darab R. So, ini adalah formula untuk pi R squared. So, dekat sini kita dah beritahu dah apa yang kita kena ada untuk input kita. So, means input kita adalah R. R tu apa? Radius. Okay, R lah dia punya input. Okay, so output dia adalah apa? Area of a circle lah. Okay, output dia adalah area of a circle. Okay, so now kita dah boleh start tulis kita punya sudut. Okay, so let's start. Okay, so untuk buat sudut kod kita kena start dengan perkataan. Contohnya tadi kita ada input output. Okay, so kalau kita nak start sudut kod kita kena guna start ataupun begin. Pilihlah salah satu. Okay, kalau kita nak berhenti kita boleh guna stop ataupun end. Gunalah salah satu. Okay, nak guna start stop boleh, begin end boleh, tak kisahlah mana-mana. Okay, start end pun boleh, begin stop pun boleh, tak ada masalah pun. Okay, it just a word. Okay, so saya gunalah begin. So saya akan start saya punya sudut kod dekat sini. So begin. Okay, so begin. Okay, next apa yang kita tahu dekat sini, input kita adalah radius. Okay, so saya buat garisan dekat sini. Input kita adalah radius, so kita kena baca radius itu. Okay, sebelum kita nak baca radius, kita kena tahu user kita ni tak tahu sistem ni. Okay, user kita memang takkan tahu nak guna sistem ni. So, apa kita kena buat? Kita kena prompt user. Okay, bila nak prompt user, kita kena keluarkan satu teks. Maksudnya, sila masukkan radius. Something like that lah. So, apa yang saya akan tulis kat sini, saya akan guna keyword display. Okay, example. Please enter radius. Example lah. Okay. So, ini apa yang saya akan buat. Ini adalah prompt. And next, barulah saya boleh baca dia punya data. So, saya guna read lah. Read radius. Okay. Pilih satu dia punya apa tu? Variable. You nak guna R pun boleh. You nak guna radius pun boleh. Terpulang kepada awak. Contohnya saya nak pakai radius. Ni variable yang saya nak pakai. Radius. Kan? So dekat sini saya nak pakai perkataan ni. Radius. Instead of R saya nak guna radius. Okay. So next. Lepas kita dah buat tu, kita tahu kita kena kira 3.142 darab R darab R. Itu adalah formula dia. So ada banyak cara untuk kita kira benda inilah senang cerita kan, the formula. Whether you want to declare dulu 3.142 dekat in the beginning of the code, ataupun you nak terus je buat formula dia. Apa-apa pun boleh. Dia tak ada pun orang kata salah ke betul ke. Tapi formula dia kena betul. 3.142 darab R darab R. Itu paling penting. Tapi kalau you nak declare dulu pi pun boleh. Let's say lah if you nak declare pi dulu. Okay, so I can declare macam ni. Set, example, saya bagi satu variable name. Pi. Okay, example. Okay, to set pi to, okay, 3.142. Okay, ada orang pernah tanya saya, boleh ke Mi saya nak tulis macam gini? Pi 3.142. Boleh, tapi tidak disarankan. Ataupun satu lagi, pi 3.142. Boleh, tapi tidak disarankan. Sebab sudut kod ni, dia mestilah readable. Instead of awak buat macam yang belah kanan tu. Okay, so kita gunalah yang cara warna hitam tu. Okay.
So next, I'm going to continue. So the next is kita akan buat kiraan, which is 3.142 darab R darab R. Okay, so saya boleh guna terus macam gini. So kita kena declare satu lah. So saya pakai area lah. Area je. Set area to. Okay, tadi kita bagi nama pi. Alright. Darab radius darab radius. Kan? Pi r squared. Okay, pi r squared. So dah dapat dah area. So next kali adalah kita kena display area of the circle lah, dia punya jawapan tu. So in order to display, so sebelum kita keluarkan dia punya jawapan tu, kita keluarkanlah dia punya, yalah, dia pakai keyword dia ni lah, display. Display area. Okay, kita keluarkanlah balik area dia tu. Okay, so dah siap. Okay, so dah siap dah sudut kita. Okay, so macam ni lah. Nanti ada orang tanya, Miss boleh ke saya nak guna set area to pi ni macam gini? Contohnya awak nak buat area. Okay, awak nak pakai pi radius darab radius. Jawapan dia boleh tapi tidak disarankan. Gunalah set dengan tu. Okay, set dengan tu. Okay, oh ni huruf besar patutnya. Okay, oh ni sepatutnya huruf besar. Alright. So tidak disarankan menggunakan yang warna merah tu, gunalah yang warna hitam ni. Okay, so kita juga boleh ringkaskan coding ni. Kalau awak tak nak buat macam ni, kita boleh ringkaskan dengan macam gini. Okay, so saya tunjukkan. Wajib ke declare pi tu? Tak wajib. Ikut pada cara awak buat. Algoritma ni dia ada banyak cara. Ada orang lain-lain cara algoritma dia. Boleh juga kita buat macam ni. Set. Okay, terus area. 2. 3.142. Okay, times radius times radius. Pun boleh juga. Tak salah pun. Yang tadi pun boleh, yang ini pun boleh. Lepas tu settle. Display area and. So yang ini lebih senang lah. Yang ini lebih pendek. Daripada yang tadi kita kena declare pi dulu. So tak ada masalah sebenarnya. Awak nak guna cara yang ini boleh, nak guna cara yang tadi pun boleh. So algoritma dia fikir logik. Okay, logik. Okay, so kalau selagi awak menggunakan algoritma tu, awak dapat jawapan tu, betul lah benda tu. Okay, so algoritma untuk setiap orang tak sama sebenarnya. So dia ada banyak satu soalan dia boleh dapat banyak solution. Okay, so siap. Okay, so saya akan go next. Okay, which is next question is question number 2. So I will proceed. Okay, so here macam biasa. So when kita dapat soalan, whenever we get the question, we need to analyze first. Input, process, and the formula. And the output. Okay, so from this question number 2. Write a pseudocode for this question. Calculate and display the volume of sphere. Okay, sphere. Okay, so the volume of sphere. Okay, so dekat soalan ni pun juga dia tak ada specified pun. Dia tak ada tulis pun. Okay, input apa benda, berapa banyak input dia tak cakap pun. So, apa yang penting, first of all, kita tahu nak cari volume of sphere ni, okay, macam mana. Kita kena tahu formula dia. Awak boleh google lah value of sphere punya formula macam mana. Okay, formula dia adalah 4/3, okay, pi r cube. So, ini adalah volume of sphere. Okay, cerita dia adalah formula dia macam gini. Okay, sebenarnya formula dia macam ni lah. Okay, kalau in reality, in the mathematics, dia macam ni. Pi r cube. Okay, so macam mana kita nak tulis dia, cara dalam coding ataupun dalam satu line je. Macam mana kita nak tulis pecahan pula kan dalam penulisan kan, tak boleh. So apa yang kita kena buat, kita kena tulis macam ni.
4 bahagi 3 dahulu. 4 bahagi 3. And then pi tu kena darab. Darab pi 3.142. And then darab, okay, radius tu 3 kali. R darab R darab R. R cube kan? So, R 3 kali. So, macam ni lah formula dia. Okay. Okay, so output dia adalah volume of sphere. Okay. Volume of sphere. So, macam sama juga input dia. So, benda yang tak ada dekat sini adalah R. So, maksudnya input dia yang kita tak ada sekarang ni adalah R ataupun kita panggil dia radius. So, kali ni saya nak pakai R saja, variable yang bernama R. So, boleh je kita nak pakai R saja pun boleh juga. Okay, so next kita akan start tulis dia punya sudut kod. So, kali ni saya nak pakai start pula. Kita tengok balik. Okay, input dia adalah radius. So, macam yang saya katakan, user ni dia tak tahu nak masukkan apa. Hanya programmer je yang tahu kan, dia yang buat sistem. So, kita kena bagi guide lah dekat user. Okay, arahan dia adalah sila masukkan radius. So, barulah dia tahu dia kena key in radius. So, saya akan keluar satu prompt which is menggunakan display lah. Display. Boleh juga guna write ke kan, put ke, dekat sini show ke kan. So, saya nak guna display. Okay. Please enter radius. Okay. Next, barulah kita boleh baca input. Okay. Read. Example, saya nak pakai R. Okay, radius saya nak pakai variable nama dia R. Okay, boleh je pakai R. Kalau you nak tulis radius pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi saya nak pakai R. Okay, so next formula dia. Apa formula dia kat sini? Okay, 4 bahagi 3 darab 3.142 darab R darab R darab R. So, kita boleh juga declare tadi macam set pi to 3.142 pun boleh. Kalau tak nak, boleh je direct orang kata tulis formula macam tu. Okay, contohnya lah saya nak declare set pi to 3.142 and then set volume. Okay, yang ni nak cari volume sphere kan. Set vol. Okay, saya pakai vol je. To panjang-panjang nanti tak muat nak tulis kan. Okay, 3 bahagi 4. Alright, darab pi 3 bagi 4 darab pi darab R 3 kali. Darab R darab R darab R. Okay, so kita akan dapat volume. Kemudian kita akan display the output volume of sphere. So, display lah balik ataupun boleh guna show lah. Kali ni saya nak pakai show pula. Boleh lah. Show vol. Volume sphere, show vol. Okay, siap. Selepas start, kita gunalah stop. Okay. Siap. Okay, siap dah soalan nombor 2. Okay, next kita akan continue untuk soalan nombor 3. Alright. So next. Okay, macam biasa kita kena identify dia punya input, process or formula dan juga output lah. Okay, so kita baca soalan dekat sini. Calculate price of pizza ordered by customers. Okay, dia kata calculate price of pizza ordered by customers. And next, the diameter of pizza must be prompt by the user. Okay, diameter of pizza. Nampak tak dia punya ayat? The diameter must be prompt by the user. So maksudnya prompt by the user maksudnya diameter pizza tu dimasukkan oleh user. So kita dah tahu dah input dia adalah diameter.
Okay, diameter. Okay, so dekat sini kita tahu output dia adalah untuk cari harga pizza. Okay, harga. Price. Okay, so the formula is macam mana kita nak kira harga pizza. Kat sini dia dah ada formula dia. So, diameter darab rate. Okay, so untuk dapatkan harga, so dia kena buat diameter darab rate. Okay, tapi dia ada satu lagi. Diameter tu ada banyak range. Ada 3 jenis range. 20 hingga 30 cm rate dia lain. Okay, 31 hingga 40 rate dia lain. 41 hingga 55 rate dia lain. So ini bila jumpa je table, okay, ni maksudnya if else. Okay, kalau jumpa table macam ni maksudnya if else. Okay, so kalau if else, kenalah buat sedukut untuk if else. So jom kita buat. Okay, kejap Okay, so next. So kita akan mulakan. Begin. Alright. So first of all kita tahu kita punya input adalah diameter pizza. Okay. Diameter of pizza. So macam biasa kita kena prompt user kita sebab user kita tak tahu dia nak kena key in apa. So saya akan tulis write. Write lah. Tadi dah pakai display ni nak pakai write pula. Please enter. Okay. Diameter pizza. Okay. Next, kita baca dia punya diameter. Read diameter. Okay, next. Okay, lepas dah dapat tu, dia ada pula syarat-syarat. Dia dekat situ ada 3 syarat. So, means kita kena buat 3 kali if. Okay, so if, bila nak guna if kena macam ni. If apa benda, then apa benda. If example diameter okay, example saya nak buat diameter, alright, more than equal example 20, alright, and ataupun nak guna until pun boleh, tapi saya nak guna and diameter less than equal 30. Instead of kita pakai simbol, yang macam ni, kita pakailah tulisan dia and. Maksud dia sama sahaja. Okay, and then kita pakailah benda ni. Then tak payah bracket pun boleh. No need bracket also can. Then kalau betul, apa dia akan buat? Dia akan setkan rate tu kepada 60 sen. So rate, so we do like this, indent satu ke dalam. If betul, set rate to okay, 0.60. And then we need to calculate the pizza price. Alright. Kita boleh kira dekat hujung sekali ataupun kita nak kira sekarang pun boleh juga. So kita boleh buat macam ni. Set price to the diameter. Okay, diameter dia dah ada dekat situ. Variable diameter. Okay, darab rate. Kita boleh buat macam ni. Set price to diameter times rate. So rate tu dekat atas. If tak nak buat macam ni, kita boleh simplifykan lagi. We can simplify this. Okay, we can do it like this. Kita boleh juga buat macam gini. Mana tadi? Set price to diameter times rate dia berapa? 60 sen.
Okay, we can simplify like this. Tak perlu declare it. Kalau tak, dia akan jadi 2 line kan. Yang ni boleh jadi 1 line je. So pun boleh juga buat macam ni. Okay, next. Kalau bukan yang ini, kita akan ada else if. Okay, else if. Okay, diameter more than equal 31 and diameter less than equal 40, then kalau betul set price to diameter times 80 sen. Ada lagi satu, else if, alright, diameter more than equal 41 and diameter less than equal 55, then set price to diameter times RM1.20. Okay, so selepas if ni, apa yang kita kena buat? Kita kena and if. Okay, and if. Dah buka if, kena tutup lah. Okay, selepas itu, apa yang kita kena buat? Kita kena display balik harga pizza tu lah. Okay, so saya akan tulis display price. And jangan lupa tadi kita pakai apa? Begin. Okay, kita tutup. Okay, 2. Tak. So, ni. So, ini adalah dia punya sudukut. Boleh je tadi kalau saya nak set rate 60 sen and set price to diameter times rate pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay, so kita boleh buat macam ni. Okay, dia boleh je ubah lagi kepada cara yang lain pun boleh juga. Tapi this is one of the solution lah. Okay, so ni adalah example. Okay, so next we proceed to question number 4. Okay, let's go. Okay, kita ada input, proses dan juga formula. And then we have output juga. Okay, next. Okay, what is this question? Apa yang soalan ni tanya? Dia kata convert Fahrenheit to Celsius and display the value. Okay, so itulah apa yang soalan ni cakap. Okay, dia kata convert Fahrenheit to Celsius. Okay, so macam mana kita nak buat benda ni? Okay, so first of all kita kena tahu dia punya formula. So formula telah pun diberikan. Okay, so dekat sini daripada formula kita dah tahu dah apa yang dia nak. Apa yang kita kena inputkan. So kita salin dulu formula dia. Formula dia adalah Celsius equal to 5.0 bahagi 9.0. Okay, darabkan dengan Fahrenheit. Okay, darabkan dengan Fahrenheit, tolak dengan 32.0. Okay. So, ini adalah formula dia. So, input dia would be Fahrenheit. Okay, Fahrenheit. So, dia punya output adalah Celsius. Sebab ni lah dia punya output. So, let's write the code. Okay. Bukan code lah, sudukut lah.
So kita akan start dengan begin. Okay, macam biasa input dia adalah Fahrenheit. So saya akan buat prompt user dulu. Right. Please enter Fahrenheit. Next, read Fahrenheit. Okay. Next adalah formula dia. So itulah Celsius. So saya boleh direct tulis macam gitu je. Set Celsius to 5.0 divided by 9.0 times Fahrenheit. Alright, minus 32.0. Okay, so next kita kena display balik the value, right? So write or show or display pun also boleh. So maybe we can try other thing. Display Celsius. Right, Celsius pun boleh So apa tu, siap. Begin. And so dah siap dah soalan nombor 4. Okay, we done this question. Okay, so now we're going to proceed to question number 5. Okay, let's go next. As usual, we need to analyze this question first. We need to know what is the input, what is the process or formula. Next, we need to know what is the output. Okay, the input. Okay, so calculate the price of fish based on type and weight. Okay, so dekat sini dia bagi tahu calculate the price of fish, alhamdulillah, based on type and weight. So kita ada 5 type ikan and price dia RM9, RM10, RM12, RM8 dan RM15. So dekat sini awak rasa-rasa apakah dia punya input. Okay, so first of all dia kata calculate the price of fish. So we know that calculate the price of fish should be the output lah. So yang ini akan jadi price. Okay, price of fish. So price. Okay, next adalah dekat sini dia adalah based on type and weight. Okay, dia based on type and weight. So ini adalah dia punya apa tu, harga per kilo. Harga per kilo. Okay, so kita tahu dah macam mana nak cari harga ni. Okay, paling senang harga per kilo kan. So bila nak cari price, mestilah kena ambil dia punya harga tu. Maybe kita kena tukar sini kepada total price instead of price. Dia macam pelik pula. Total price. So I'm going to change this one to salah pula. Total price equal to price times weight. Okay. Okay. Apa tu, total price equal to price time weight. Okay, so dekat sini kita boleh guess dah macam mana kita nak dapatkan harga ni. Harga kita boleh tahu tau, harga tu based on type. So kita dah boleh guess dah, input dia mestilah type. Okay, so bila kita dah ada type, kita dah boleh tahu harga. Okay, betul tak? Untuk tahu price, kita kena tahu type. Macam mana dengan weight pula? Macam mana kita nak tahu weight? Sebab weight dekat dalam table tu adalah per kilo. So maksudnya kita kena tahu satu lagi input, iaitu weight. Type dengan weight. So input dia ada 2 dekat sini. Sebab kita kena tahu juga benda ni. Okay, this one. Kita kena tahu weight ni juga. Okay, type dengan weight kita kena tahu. Barulah kita boleh kira total price. So jom kita buat. First, okay, saya nak buat start pula.
Since kita ada dua input iaitu type dengan weight, so kita tulis dia punya ni dulu. Display. Please enter type of fish. Okay. And then kita akan baca read type. Okay, next. Prompt lagi user sebab user tak tahu nak kena masuk apa next. Please enter weight of fish. Okay, so read weight. So, bila kita dapat table, kita tahu dekat sini ada 5 jenis type. Okay, 5 jenis type of ikan. 5 jenis ikan. So, kita kena buat if tu 5 kali. Okay, kita kena buat if tu sebanyak 5 kali. Okay, so kat sini saya akan buat if apa dia punya type? Alamak, typo pula. If type equals, alright, apa nama? Kembung. Okay, then if type equals kembung, then apa dia kena buat? Apa formula dia tadi, dah tak ingat. Total price equal to price time weight. Okay, so set total price to yalah betul lah. Bukan price. Kita kena ambil harga je. RM9 darab weight. Okay. So, ada orang pernah tanya saya, Miss, if type equals to kembung tu, kalau kita tak nak buat macam tu, tapi kita nak tulis macam ini, boleh tak? Contohnya, you nak gantikan, you nak buat type equal kembung. Boleh juga. Tak ada masalah. Okay, tapi macam saya katalah, untuk buat sudut, it's better to write in English. Okay, so next. Else if. Okay, type equals apa? Lepas kembung kita ada kerisi. Then set total price to berapa ringgit? RM10 darab weight. Okay, next. Else if type equals siakap, then set total price to berapa ringgit? RM12 darab weight. Okay, next. Else if type equals tongkol. Okay, tongkol. Then set total price to apa? RM8 times weight.
Okay, next. Else if type selepas tongkol tenggiri pula. Type apa tadi? Equals tenggiri then set total price to RM15. Darab wait. Okay, dah siap. So lepas tu kita kena penutup dia. Kita kena tutup dengan and if. Okay, siap dah and if. Okay, next kita kena display lah total price tu. Okay, because dia tanya kita untuk tu kan. So kita kena display price. So display total price. Bukan price tapi display total price. Tadi saya guna start. So now I'm going to put stop. Okay. Macam mana nak tunjuk semua ni? Boleh nampak ke? Maybe saya kena zoom. Full screen. Okay. So ini adalah pseudocode untuk soalan ni. Okay, start display, please enter type of fish, read type, please enter weight of fish, read weight. Okay, and then dia punya if ada 5. And then and if display total price and stop. Okay, siap. Alright. Next, kita pergi ke question number 6. Okay, soalan nombor 6 dia tanya apa ni? You have group of numbers. Okay. Calculate and display the average of numbers. You have group of numbers. Okay, soalan macam ni adalah soalan macam usually yang korang akan cakap group of numbers, berapa banyak nombor? How many numbers? Okay, so you guys decide. Tapi dia kena numbers, maksudnya banyak nombor. Okay, syarat dia. So example, input. Okay, process, formula. And then output. So okay, kita tahu dia punya input adalah numbers. So let's say kita decide nak pakai berapa nombor. Sebab dia pakai group of numbers kan. Group of numbers. So we can decide example 5 numbers. Kita akan masukkan 5 nombor lah. And then dia punya output adalah apa? Dia kata calculate, lepas tu and then display the average of number. So kita kena display average lah. So how to get the average? So here is the formula. So tambahlah 5 nombor dekat atas. Okay, 61 plus 62. Okay, panjang sangat. Saya nak buat N1 plus N2 plus number 3 plus number 4 plus number 5. And then bahagi 5. So inilah formula average. Okay, so I'm going to do like this. Okay, nak tulis 61, 62, 63. Panjang pula kan. Okay, so saya nak pakai N1, N2, N3, N4, N5. So input dia 5. Okay, so here is the pseudocode. So begin. Alright. So write. Macam biasa kita promptkan. Okay, please enter 5 numbers. Okay, so read. Alright. So contohnya saya nak buat 61, 62, 63, 64 and 65. So the formula untuk kira average, it would be set average to, alright, so 61 plus 62 plus 63 plus 64 plus 65.
Okay, divide by 5. Okay, and then bila dah dapat average, kita akan display average tersebut. Display average. Dah siap. So, begitulah kejadian dia. Okay. Alright. Siap dah. Okay, so now we are going to proceed to question number 7. Okay. So, what is the input? What is the process or the formula? And what is the output? Okay, the input is read 3 numbers. Exactly. It just said read 3 numbers. So, input 3 numbers. Okay, next, and multiplies them together and display the total. Means you need to multiply them together. Darab semua nombor tersebut. Okay, so kita akan dapat nilai dia, total. So the formula is total equal, okay, 61 times 62 times 63. Siap. So display total. Itu je apa yang kita perlu buat. So, let's do the coding. So, I'm going to start with begin. So, macam biasa. Right. Okay. Input dia adalah 3 nombor. Okay. Please enter 3 numbers. And then read 61. Alamak, terpanjang pula. 62, 63. And then kita nak kira total. So set total 2. Okay, 61 times 62 times 63. And then display total. And done. Okay, so done. Siap dah soalan nombor 7. Okay, so we are going to proceed to question number 8. Okay, so let's orang kata figure out what is the input, process, formula, and then the output. Okay, so inform a user that the number they insert is not a 7 or 8. Okay, so means the input is number lah. Kita kena masukkan satu nombor lah at least. Okay, one number. Okay, the process is to check whether it's not a 7 or an 8. So means kita kena check nombor tu 7 ataupun 8 lah. Okay, kita kena check adakah dia nombor 7, if 7 and if 8. Kita kena check both of it. Okay, and the output is 1. Dia kata inform user that the number they insert is not a 7 or an 8. So kalau dia bukan 7, bukan 8, okay, so kita kena display dia the number macam mana? The number they insert is okay. Okay, the number is not a 7 or an 8. So itu adalah output yang kita kena keluarkan. So let's write this coding. Okay. So let's start. Okay, kita start. Kita guna start lah. Start. Right. Okay, kita prompt user kita. Please enter
a number. Okay, read number. So kita kena ada if. Okay, if number equals to 7, tak ada apa-apa nak kena buat. Kalau 8 pun tak ada apa-apa nak kena buat. So apa kita kena buat? If numbers okay, if number is not 7 or number is not 8. Salah. Bukan 6 tapi number. Number is not 7 or number is not 8, then okay, display your number is not not 7 or 8. Okay, and if and juga stop. Alright, so macam ni lah kita buat coding dia. Okay, so someone will ask me, okay, number is not 7 or number is not 8. By the way, number can be write not equal to 7. Okay, or simbol dia macam gini. Okay, number is not 8. So this is the real condition lah in if else, by the way. So I'm writing it in I'm writing this in words. So saya tulis dalam bentuk ayat. So number is not 7 or number is not 8. So macam itulah. So this is for question number 8. Okay. So the last one, question number 9. Okay, so this is our last tutorial, last question for this tutorial. Okay, so this question is the orang kata a little bit tricky. Okay, let's read the question. Write a sudokod that calculates y from the equation below. Okay, so let's figure out what is the input. Okay, what is the process or formula, and what is the output. Okay, so what is the input, what is the process, what is the output. Okay, so write the sudokod that calculates y from the equation below. So the question is to calculate y. So we know that output is about y. Okay, so which values of t between soalan ni panjang. Okay, is between negative 9 and 9. So means the input should be negative 9 until 9. Okay, it's not the input, by the way. We already embed the code in the orang kata embed this number in the code. Maksudnya kita dah orang kata tetapkanlah negative 9 and 9. Okay, and increment of 3. So kena buat dalam loop. Okay, keyword dia adalah increment of 3. So we know that benda ni kena buat dalam bentuk loop. Okay, increment 3. Okay, increment 3. So maksudnya nombor yang akan jadi input dia adalah negative 9, negative 6, negative 3, 0, 3, 6 and 9. Sebab dia increment by 3. So between negative 9 and 9, so yang warna biru tu je nombor yang kita akan gunakan dalam pengiraan dalam formula ini. So what is the formula? So as you guys can see, this is the formula. Okay, so last kali dia kata display each value of t and y. So maksudnya kita kena juga display t. Okay, t dengan y dua-dua kena display dekat output ni. So last kali, this is the formula how to calculate the
Y. Okay, tapi formula dia bagi YT. So T ni takkan ada tak dekat depan. Kita nak cari Y, T kena bawa dekat sini. So this is the formula. Okay. So kalau nombor dia adalah negatif, kan dia ada negatif dengan positif kan. Kalau nombor dia negatif, negatif formula dia yang bawah. Kalau dia positif kena guna formula dekat atas. So maksudnya 0 hingga positif 9 kena pakai formula negatif 3t² plus 5. This one ni kalau nombor dia positif. So let's try tulis formula dia dekat sini. Okay, formula dia adalah begini. So dia sebenarnya macam ni Y T sama dengan negatif 3t² plus 5. So sebenarnya formula dia adalah Y sama dengan negatif 3t² plus 5 bahagi T. Sebab kita dah letak T ni dekat bawah. Nampak tak? Kita dah bawa T tu kat bawah. So this is the formula. Okay, ni formula untuk nombor 0, 3, 6 dengan 9. So ini kan nombor yang kita akan test kat atas ni. 0, 3, 6 dengan 9 ni nombor positif. So formula dia adalah yang itu. So next. Okay, formula untuk nombor negatif pula. Y T 3t² plus 5. So Y 3t² plus 5 bahagi T. So this formula is for nombor negatif. For this one, ni adalah untuk nombor negatif. Okay, formula ni untuk nombor negatif, which is negatif 9, negatif 6 dengan negatif 3. Okay, so the thing is, benda ni dalam bentuk pecahan. Macam mana kita nak tulis coding ni dekat dalam bentuk orang kata penulisan yang normal lah. Okay, so saya akan tunjukkan. Okay, so kita nak tulis formula ni macam ni. So Y sama dengan negatif 3, okay, darab t² kan. T darab T, okay, plus 5. Okay. Next. Okay, kita kena buat ni dulu. Alamak, kejap kena tambah satu lagi bracket. Okay. So then kita akan bahagikan dengan T. Alright. So ni adalah formula untuk yang atas. Okay, untuk formula yang ini pula. Okay, sama, hampir sama. So Y sama dengan 3 darab T darab T, okay, plus 5 bahagi T. So ini adalah formula dia. Okay, so jom kita buat dia punya sudut. Okay, so let's start. Okay, so yang ini tak adalah panjang sangat kan. So jom kita start. So begin. So dekat sini dia tak ada input. Okay, so kita tahu dekat sini dia punya nombor adalah antara negatif 9 dengan 9 tau. Negatif 9 dengan 9. So kita tahu nombor yang paling kecil dia negatif 9, nombor yang paling besar dia adalah 9. So kita bagi satu negatif 9 dengan 9 ni adalah apa kalau kita baca kat sini kan. Negatif 9 dengan 9 adalah values of T. So kita gunakan T tu, kita declare dia dekat sini. Set. Okay, kita akan setkan T ataupun nak pakai huruf kecil pun boleh. Ikut pada awak nak pakai T huruf kecil pun boleh. So let's say saya nak pakai T huruf kecil to negative 9. Kita declare lah huruf kecil. Okay, so next. Okay, next. Barulah kita akan start dia punya looping. So kita akan buat while. Okay, while. Okay, T
less than equal to 9. Selagi dia punya nilai T tu adalah lebih kecil ataupun sama dengan 9, dia akan keep looping. Kan dia sepatutnya, T tu akan start dengan negatif 9 kan. So negatif 9 tu kita akan increment dia nanti kan. Okay. So T selagi dia orang kata lebih kecil daripada 9, dia akan keep looping. Okay, so inilah dia. Okay, next. Apa yang kita akan buat dalam looping adalah kita kena buat kita nak kena tahulah formula ke mana kita nak pakai. So kita kena tahu dia nombor positif ke dia nombor negatif dulu. So kena buat dua if lah kat sini. So saya akan buat if. Okay. If T okay more than equal 0. Okay, kita follow lah soalan ni. More than equal 0. Alright. So then kita setkan dia punya formula. So kita akan set dia punya formula. Set kita kan nak cari y tadi. Set y to tulis balik formula tadi, negatif 3 t squared tu kan. So saya akan buat macam ni. Negatif 3 darab t darab t. Okay, tambah 5. Okay, bahagi T. So ni adalah formula dia. Okay, next. Okay, kita boleh pakai else if. Ataupun nak pakai else pun boleh. Okay, let's say lah saya nak pakai juga else if T less than 0. Then okay, so set y 2 3 times T times T plus 5 divide by T, not 5. Okay. So and if tutup and if tu. Tutup if ni lah. Okay, selepas siap, okay, soalan kata apa? Display each value of T and Y. Okay, maksudnya kita kena buat dalam while ni lagi sebab kita kena display each value of T and Y. So, kena buat dalam while. So, kat bawah and if ni, display T and Y. Kita display lah dua-dua. T1, Y1. Okay, sebelum kita ke next loop kan. Okay, lepas negatif 9, dia akan start dengan negatif 9 yang dekat sini. Okay, negatif 9. Adakah dia less than equal to 9? Yes. So, dia akan pergilah dekat bawah ni. Loop semua tu. Tapi untuk dia pergi next loop tu, dia kena increment by 3. Increment 3. So, sebelum dia nak ke next loop tu, kita kena tambah satu lagi dekat bawah ni. Which is, kita kena buat set, okay, T. To T plus 3. So, this is for increment 3. Okay, T tu nak kena increment dengan 3 and then barulah kita end while. So, dekat sini lah baru kita matikan loop tersebut. So, maksudnya set T to T plus 3 dia akan keep looping sampailah dia dapat 9 ataupun lebih daripada 9 baru dia akan stop looping. Tapi T tu kena increase lah, kalau tak dia jadi unlimited looping pula kan sebab negatif 9 less than equal 9. Dia loop dekat situ kan. Sampai bila dia nak loop kan. So kenalah ada syarat dekat situ. Okay. Set T to T plus 3. Okay. T plus 3 and while. And then habislah. Okay. Lepas begin kena end. So ini adalah dia punya pseudocode for this question. Okay. Ini adalah pseudocode for this question. Okay, so we are done with the tutorial. I'm sorry if these are not helping you guys much, but I'm trying to help for everyone that watch my video. So for this question, okay, saya akan letak soalan ini in PDF format file in the YouTube description. You can download from my Google Drive link at my YouTube description later. So thank you for watching. Alright, bye-bye.